yang ke-5 dan Poland di tempat yang ke-6. Korea akan membuat perhitungan bertemu dengan Malaysia perlawanan akhir pada hari Ahad ini. Walaupun masih ada satu lagi perlawanan. Ini barisan pemain yang diturunkan oleh Korea seperti yang saya katakan tadi. Muhammad Abdul Hadi, seperti yang saya katakan, mereka membawa lebih kurang saya katakan sini kalau Korea ini dia ada lebih kurang kita katakan 10 pemain yang beraksi di Asian Champion Trophy sebelum ini bertemu dengan Malaysia. Ya, inilah barisan yang ditunjukkan oleh yang dicaturkan oleh ketua jurulatih Korea terhadap Malaysia menentang Korea di qualification World Cup. Dan kalau kita lihat pula barisan untuk Malaysia pada perlawanan malam ini. Dan ada 11 pemain yang juga beraksi di Asian Champion Trophy ketika mereka bertemu dengan Korea pada 22 dan Oktober 2018 di mana Malaysia perlawanan terakhir bersama dengan Korea, Malaysia mencatatkan kemenangan 4-2 ke atas Korea, termasuklah Faisal Sa'ri. Begitu juga ini diambil kesempatan oleh pasukan negara kita terutamanya dari segi fitness. Ini dia Tengku Ahmad Tajuddin. Peluang sekarang ini Tengku masih lagi mengawal bola, diberikan tekanan yang kuat oleh Kim Ki Hun. Masih lagi Tengku berpusing-pusing di situ, peluang terbaik bagaimana Malaysia dan penjaring selepas India menewaskan pasukan Kanada 7-3 sebentar tadi. Dan inilah sekarang ini Faisal Sa'ri, pantas larian Fitri juga sudah masuk. Antara 1-2 bersama Fitri, peluang tetapi mungkin peluang dan itu dia walaupun dapat diselamatkan tadi. Kita dapat lihat bagaimana Nosyafiq Sumantri mendapatkan sesuatu untuk perlawanan ini. Dia tersekat menjaringkan jaringan ketika bertemu India semalam. Tidak ada jaringan yang dilakukan oleh Faisal. Dan kita masih lagi kekurangan seorang pemain, yaitu Arif Ishak yang dilayangkan kad hijau tadi. Ya, apapun pasukan Malaysia mestilah lebih berhati-hati. Bahaya untuk Malaysia dan Lee Nam Yong menjaringkan gol pertama untuk Korea. Inilah bahaya pemain ini. Kapten pasukan Korea menghasilkan jaringan baru saja lebih kurang 1 minit setengah perlawanan di separuh masa kedua ini bermula. Ya, satu corak serangan yang ditunjukkan oleh pasukan Korea dan kita lihat bagaimana ketua pasukannya Lee Nam Yong yang kita lihat dapat membuat satu turning yang cukup baik dan terus membuat flick ke pintu gol pasukan Malaysia yang mana saya kira hari terperangkap dengan flick yang dilakukan oleh ketua pasukan Korea itu. Ya, dan satu turning yang dilakukan memerangkap Razi Rahim berikan kepada Malaysia. Najmi. Wah, Malaysia Mio tolakkan ke tengah sekali lagi nampak. Dia dah memberikan pukulan sudut penalti kepada Malaysia untuk separuh masa yang kedua ini. Ya, satu effort yang baik dari penyerang pasukan negara kita yang mana kita lihat di akhirnya dengan mudah Mio menolak bola dan terkena kaki pemain pertahanan pasukan Korea. Pukulan sudut penalti yang pertama untuk Malaysia. Bola terkena kaki Lee Jang Jun tadi. Ada 15 saat lagi. Pemain Malaysia perlu cepat, tidak mau berlaku seperti mana pukulan sudut penalti di separuh masa yang pertama. Tadi kita agak lambat, tetapi sebenarnya pemain Korea juga belum begitu bersedia. 3 saat saja lagi untuk mengambil pukulan ini. Larian dua-dua dari Korea. Lihat sekarang ini bagaimana Faisal, tetapi low flick yang dilakukannya dan bagaimana? Going wide for me. Okay. Yeah. The ball was off the target. Off target. Therefore, penalty corner. Tolakannya kurang kemas, dapat dipintas oleh Nam Yong dan satu gerakan pantas dilakukan Cho Sukun di sebelah kanan bersedia menunggu Lee Jang Jun. Sukun dan Jang Jun sekarang ini. Sukun masuk ke dalam. Jang Jun berjaya mengawal bola dan akhirnya memberikan pukulan sudut penalti kepada pasukan Korea. Ini berbahaya sebenarnya kerana mereka mempunyai flicker Jang Jun Yun. Ya, kita lihat bagaimana larian yang baik dilakukan oleh Cho Sukun menewaskan Marhan Jalil dan betapa tenangnya pemain Korea ini membuat satu kicking skill dan terkena kaki pemain pasukan negara Lee Jung Chun. Jadi tumpuan kita pada ketika ini sememangnya tugas berat menanti Hairi Abdul Rahman sebenarnya. Kerana ada Jang Yun berada di situ, begitu juga dengan Yang Ji Hun. Dua flicker saat yang terakhir sekarang ini. Kita berikan tumpuan. Apakah Jang Yun bagaimana kali ini? Itu dia gol yang kedua untuk Malaysia. Langsung Hairi Rahman tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk Korea
Mandali Malaysia 2-0. Kita lihat bagaimana tampanan yang baik dan satu low flick menewaskan pelari pertama postman dan juga penjaga gol Malaysia. Satu low flick yang cukup padu dilepaskan oleh Chang Chon Hyun yang mana kita kenali selaku pakar flicker. Ini bermakna Korea akan beraksi dengan 10 pemain. Kesempatan ini perlu diambil oleh Malaysia dan inilah dia. Pukulan sudut penalti yang kita harapkan yang akan merubah rentak permainan pada suku yang keempat ini, Hadi. Inilah yang kita harapkan kepada pemain-pemain Malaysia. Ya, inilah serangan yang terbaik. Kita lihat bagaimana menggunakan baseline yang cukup baik dan hantaran ke belakang, namun terkena kaki pemain Hong Hyun Seong, pemain pertahanan Korea. Dan kita harap kali ini Razi Rahim dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau tadi tugas itu diberikan kepada Faizal Sa'ari dan dia sekarang ini bertindak selaku bateri yang pertama dan Faizal bateri yang kedua. Dengan Farhan Jalil akan bertindak selaku pusher. Bagaimana kali ini Razi? Satu low flick juga yang dilakukan dan pukulan sudah penalti diberikan sekali lagi kepada Malaysia. Agaknya kenapa hari ini? Saya pun tak pasti adakah ini kerana memang arahan ataupun taktik yang digunakan untuk melakukan low flick. Ya, tapi kita lihat sebenarnya tampanan yang tidak kemas ataupun kita nampak bola masih lagi bergerak dan ini sebenarnya menyukarkan bagi flicker untuk membuat direct flick ke pintu gol dengan lebih baik. Ya, sekali lagi bagaimana sekarang ini Razi Rahim. Kali ini bagaimana? Dan itulah dia jaringan untuk ke Malaysia. Gol daripada Razi Rahim untuk merapatkan kedudukan 1-2 kepada Malaysia. Jadi bagaimana Mat dengan jaringan itu tadi? Ya, sudah tentu akan memberikan lebih semangat kepada pemain-pemain kita. Kita lihat bagaimana low flick yang diambil atau dilakukan oleh Razi menewaskan penjaga gol Korea Kim Jae-hyun. Dia terkena sebenarnya kayu postman bagi pasukan Korea. Kita dari sekarang ini Malaysia berada dalam keadaan yang begitu suka sekali. Waktu yang sangat-sangat singkat. Yang melakukan antaran jauh dan Namyung melakukan kesalahan kerana menghalang Faiz Al-Ghazali untuk mendapatkan bola itu tadi. Inilah minit yang terakhir untuk Malaysia. Gerakan daripada Najmi Farizal diasak di situ dapat dirampas oleh Cho Sukun. Bola keluar. Pukulan ke dalam kepada Malaysia. Di saat akhir sememangnya inilah situasi yang kerap berlaku sama ada pada ketika kita menyerang. Faiz Al-Ghazali antara selak ke dalam kawasan D tetapi Jang Jong-yun berada di situ, desakan diberikan kepada Jang Jong-yun dan dua pemain Malaysia di situ dipersalahkan Filian Ashari dan begitu juga dengan Fitri Sari. Pukulan sudah jauh kepada Malaysia. Pukulan percuma kepada Korea. Hantaran jauh sekarang ini. Bagaimana kita dapat lihat Wang Tel bersorangan saja masuk ke dalam kawasan di peluang kepada Korea. Tetapi sayang sekali tolakannya tidak tepat. Terkeluar, terpapas sedikit di sebelah kiri. Tersasar di sebelah kiri pintu gol Malaysia. Itu dia yang saya katakan di awal perlawanan, bahayanya bagi pasukan Korea kerana mereka boleh membuat hantaran yang jauh. Namun di sini masa sekarang ini Mat, tinggal 1 saat. Dan itu dia tamatnya perlawanan di antara Malaysia dan Korea. Dan Korea mencatatkan kemenangan untuk 3 mata, membolehkan mereka mengumpul 10 mata bersama dengan India dan sudah pasti mengesahkan kedudukan mereka untuk beraksi di perlawanan akhir tanpa mengambil kira perlawanan terakhir yang akan mereka lalui pada hari 29 Mac ataupun lusa. Dan Malaysia gagal mencapai sasaran bagi melangkah ke perlawanan akhir di edisi ke-28 Hoki Piala Azlan Shah ini. Inilah keputusan perlawanan dengan Korea 2, Malaysia 1.